Firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba. Yawma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahman wa qala sawaba. Dzalika al-yawmul haqq. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Maksudnya Tuhan yang mentadbirkan 7 petala langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Tuhan yang amat pemurah. Tidak ada sesiapa pun diberi kuasa berkata-kata dengannya untuk memohon pertimbangan tentang balasan atau penggunaan itu. Tambahan pula pada masa Jibril dan malaikat-malaikat yang lain berdiri bersaf-saf menunggu perintah Tuhan. Tidak ada yang berani berkata-kata memohon pertimbangan, malaikat yang telah diizin baginya oleh Tuhan yang amat pemurah, serta ia berkata benar. Itulah keterangan-keterangan hari kiamat yang sungguh-sungguh tetap berlakunya. Maka sesiapa yang mahukan kebaikan dirinya, dapatlah ia mengambil jalan dan cara kembali kepada Tuhannya, yakni dengan iman dan amal yang soleh. Sesungguhnya dengan keterangan-keterangan yang tersebut, kami memberi amaran kepada kamu akan azab yang dekat masa datangnya, iaitu hari seseorang melihat apa yang telah diusahakannya, dan orang yang kafir akan berkata pada hari itu, alangkah baiknya kalau aku menjadi tanah, supaya aku tidak dibangkitkan untuk dihitung amalku dan menerima balasan. Ayat ini masih lagi menceritakan berkenaan dengan hari kiamat yang wajib kita beriman kepadanya, yang menyatakan berkenaan dengan syurga. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu khitaba. Ini dari segi ilmu nahu, ulama nahu khilaf dalam membacanya. Ada kalangan ulama, di antaranya ialah ulama sahabat Ibn Mas'ud, ulama tabi'in Nafi', Abu Ammar Ibn Kathir, Zaid bin Ya'qub, Mufaddal bin Asim. Mereka membaca dengan Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmanu la yamlikuna minhu khitaba. Dibaca dengan begitu. Kalau baca dengan Rabbi yang kita baca biasa, ini ialah badal kepada yang terdahulu. Mir rabbika rabbi, rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani. Ar-rahmani jadi sifat pada rabbi, dibaca dengan bahagian bawah. Baca dengan rabbu, permulaan ayat. Rabbus samawati, dialah huwa rabbu, dialah Tuhan yang menguasai langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan barang yang di antaranya. Ar-rahmanu, yang maha pemurah, sifat pada rabbu. La yamlikuna minhu khitaba, mereka tidak mempunyai kuasa lagi untuk berucap pada hari itu. Ibnu Abbas, Asim, Hamzah dan Kasai membaca dengan Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmanu. Ar-rahmanu, ar-rahmanu Rabbi. Itu khilaf dari segi ulama nahu dalam meletakkan ayat. Semuanya ada makna belaka tu, bukan baris sebarang baris.
Makna yang berbeza. Kalau barisnya maksudnya sama saja. Tuhan yang memiliki segala langit dan bumi dan barang yang di antara keduanya, di antara langit dan bumi, berada di bawah kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah Tuhan yang memberi balasan, Tuhan yang melakukan hisab pada hari kiamat kelak. Tuhan yang sangat adil. Adilnya Tuhan tu, dia hisab amalan, walaupun dia tahu semua yang kita buat. Tuhan tahu belaka. Tuhan pakai Allah hukum gitu pada apa? Panggil kita membuat ni, hari ni pakai royak gitu je. Boleh. Allah Ta'ala maha mengetahui, maha adil, maha bijaksana. Terlalu adilnya Allah ni. Dia bawa saksi. Dia bawa saksi. Saksi pada malaikat. Tulisan-tulisan malaikat. Saksi makhluk yang ada yang menyaksikan apa yang kita buat. Kulit kita bercakap. Kulit kita bercakap. Ini Allah Ta'ala menghukum dengan saksi-saksi dan hujah-hujah yang nyata. Bukan dengan tahu saja. Di sinilah mengikut konsep kehakiman dalam Islam. Seorang hakim yang dia bercara di mahkamah, dia kena tengok bukti, tengok hujah, tengok dalil. Tak boleh hukum dengan tahu dia saja. Dengan tahu dia saja. Kita seorang hakim, kita tengok orang tu buat jenayah depan mata kita. Kita jadi tu hakim, bawa dibicarakan. Tak boleh hukum dengan kita. Tengok itu, tidak boleh. Mesti mendengar keterangan-keterangan daripada yang menuduh, yang membela dua belah pihak. Inilah konsep adil. Dan Allah Ta'ala itu maha adil. Rabbis samawati wal ard. Tuhan yang mencipta, yang menjadi, yang memiliki, yang mengurus segala langit dan isi kandungannya, bumi dan isi kandungannya. Wa ma bainahuma, dan barang yang di antara langit dan bumi. Semuanya dijadi, ditadbir oleh Allah Ta'ala. Ar-Rahman, yang maha pemurah. Yang maha pemurah, yang maha rahmat terhadap hamba-Nya yang tidak terhingga rahmatnya itu. Kalau Allah Ta'ala ukur neraka, memang orang tu layak jadi ahli neraka lah. Itu pun Tuhan ampun lagi. Tuhan ampunkan dosa. Ada jenis yang tak erti bahasa, Tuhan ampunkan dosa pun tunjuk sombong juga. Tuhan buka pintu taubat, tak mahu bertaubat juga. Ni Tuhan yang maha pemurah, sangat adil. Pada hari itu, la yamlikuna minhu khitaba. Mereka tidak memiliki keizinan untuk bercakap pada hari kiamat. Tak boleh nak bercakap apa, kerana semuanya dengan izin Allah. Termasuk rasul-rasul, malaikat-malaikat. Siapa sahaja yang memberi syafaat, semua syafaat dengan izin Allah Ta'ala. Yang Allah Ta'ala tak izin, tak boleh beri syafaat walaupun siapa. Walaupun dia ayah Nabi, ayah Rasul, pak dari Nabi, pak dari Rasul, tapi Tuhan tak izin beri syafaat, Rasul tak boleh beri syafaat. Itu maknanya yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. Pada hari bangun berdirilah oleh ar-ruh dan para malaikat dalam keadaan berbaris-baris. Siapa ruh ini? Tentang ruh ini terdapat 7 kaul ulama tafsir. Apa makna ruh? Pendapat yang pertama mengatakan ruh ialah al-malak, salah satu malaikat yang dijadikan oleh Allah. Ruh. Pendapat yang kedua ialah malaikat Jibril alaihi salam. Itu ruh. Pendapat yang ketiga, ruh itu ialah tentera daripada tentera-tentera Allah. Pendapat yang keempat, ruh ialah asyraful malaikah, yang mulia di kalangan malaikat. Pendapat yang keempat,
Pendapat yang kelima, mereka adalah malaikat hafazah. Malaikat yang menjaga urusan-urusan amalan manusia. Yang keenam, mereka ialah anak Adam yang diberi keistimewaan oleh Allah Ta'ala. Itu ar-ruh. Yang ketujuh, mereka adalah ruh-ruh anak Adam. Dan yang kedelapan ialah Al-Quranul Karim. Itu makna pada hari berdirilah roh termasuk Al-Quranul Karim. Quran juga bangun, dirupakan oleh Allah untuk membela orang yang membaca dan mempertahankannya. Semuanya menunjukkan bahawa pada hari itu berbaris-baris mengiringi kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. La yatakallamuna illa man adina lahur rahman wa qala sawaba. Mereka tidak boleh bercakap. Semuanya tak boleh bercakap, malaikat dengan izin Tuhan yang maha rahmat. Kalau Tuhan izin boleh bercakap, cakap. Wa qala sawaba, dan bercakap betul. Kalau bercakap tak betul, berat padanya pada hari itu. Itulah di hari kiamat, termasuk rasul-rasul dan para malaikat. Dzalikal yaumul haqq, itu adalah hari yang benar berlaku. Hari kiamat dan peristiwa-peristiwanya adalah benar berlaku. Perkara yang akan datang, yang benar berlaku macam sudah berlaku. Dengan sebab itu cerita hari kiamat dia sebut dengan fa'il madhi, fa'il yang sudah berlaku, padahal menceritakan perkara yang akan berlaku, untuk menunjukkan kiamat itu sungguh-sungguh berlaku. Faman syaa, dan fa'il madhi yang sudah lalu, tapi cerita tentang akan datang, tentang hari kiamat. Faman syaa ittakhadha ila rabbih ma'aba, maka sesiapa yang mahu, hendaklah dia mengambil jalan kembali kepada Tuhan dengan mengerjakan amal yang saleh. Ma'aba sabila, jalan yang baik untuk kembali kepada Tuhan, iaitulah iman dan mengerjakan amal yang saleh. Jangan mengerjakan amal yang jahat. Memilih jalan yang buruk, maka buruk pada hari kiamat. Inna anzarnakum azaban qariba, sesungguhnya kami memberi amaran kepada kamu, wahai pemimpin-pemimpin Quraisy Makkatul Mukarramah, musyrikin Arab, merupakan kumpulan yang pertama yang berdepan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku memberi amaran kepada kamu berkenaan dengan azab yang sangat dekat dengan kamu. Walaupun hari kiamat ratus tahun lagi, mungkin dibanding masa itu 1000 tahun lagi, tadi banding dengan umur dunia, hari kiamat adalah dekat. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yada, hari seseorang itu melihat apa yang dilakukan oleh dirinya sendiri yang ada di hadapannya. Apa yang dia buat di atas dunia akan ada di hadapan dia. Tak boleh mengelak diri lagi, cokoh di hadapan dia. Tangan, kulit dia bercakap, semuanya anggota bercakap, mulut ditutup, melakukan buat itu, buat ini, di samping tulisan malaikat. Dosa ada di hadapan, tak boleh nak kata apa. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba, pada hari itu berkatalah orang kafir, alangkah baiknya kalau aku jadi tanah. Siapa orang kafir ni? Ulama kata semua orang kafir lah, tapi ada ulama yang mengkhususkan orang kafir ni. Ada ulama mengatakan maksudnya jalan Ubay bin Khalaf, Uqbah bin Abi Mu'aid. Ada mengatakan orang kafir itu Abu Jahal. Ada yang mengatakan Abi Salamah bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Ada yang mengatakan begitu. Ada yang mengatakan iblis. Iblis, kerana iblis tak mau sujud kepada Nabi Adam, kerana dia kata ana khairum minhu,
khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau jadikan aku daripada api, kau jadikan Adam daripada tanah. Pada hari itu iblis mengatakan, alangkah baiknya kalau aku jadi tanah juga, bukan jadi daripada api. Ada ulama yang menafsirkan begitu. Kesimpulannya, semua yang kafir pada hari itu mengharapkan alangkah baiknya kalau mereka tak dibangkitkan dan dimasukkan ke dalam neraka. Alangkah baiknya kalau mereka jadi binatang-binatang, dibangkitkan oleh Allah untuk menjadi saksi, kemudian mereka dimatikan dan jadi tanah. Di mana orang kafir yang masuk neraka mengatakan, alangkah baiknya kalau aku jadi macam binatang, jadi tanah, bukan jadi manusia. Ada mengatakan begitu. Semuanya memberi makna dan maksud yang satu, iaitu orang kafir menyesal di atas perbuatan mereka di atas dunia. Sesal yang tidak ada berguna lagi. Sesal yang berguna ialah sesal di atas dunia. Kita bertaubat, beristighfar. Itu yang berguna. Kalau dah berlaku lepas mati baru nak sesal, tak ada faedah. Sesal yang tidak ada faedah. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam.